صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 50, baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 50, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum ni adalah keputusan ketetapan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum adalah keputusan dan ketetapan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hukum ni bahasa Arab, bahasa kita kok keputusanlah hukum ni. Hukum syarak, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan satu-satu perkara. Hukum akal, keputusan yang berlandaskan kepada fikiran akal. Hukum adah, keputusan yang terhasil daripada perkara yang duk berlaku sokmo-sokmo, tu hukum. Hukum keputusan tu hukum. Mana kalau hukum syarak, keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum akal, keputusan yang berlandaskan kepada fikiran akal. Hukum adah, hukum keputusan yang berlandaskan, yang terhasil daripada adah, hak kebiasaan. Jadi itu makna hukum. Di sini sekalian hukum di sini pembicaraan berkaitan dengan aqaidul iman yang 50. Atas jalan yang masyhur 536, atas jalan yang rajih 58, yang terdahulu bicara atas jalanan yang tidak masyhur dan tidak rajih, tidak muktamad. Jadi sekalian hukum ni sebab terdahulu bicara berkaitan dengan yang terkandung pengertian di bawah kalimah syahadah yang pertama, la ilaha illallah, 41 aqaidul iman. Kemudian yang terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah, 9 aqaidul iman. Yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terkandung 50 aqaidul iman. Atas jalanan yang masyhur, jalanan sifat 20. Atas jalanan yang rajih, yang kuat dalil, dan kitab Pati Paridah ini adalah 13 wujud sampai ke kalam. Jadi aqaidul iman yang terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi 36. Tapi tidak masyhur kita. Yang masyhur kitanya adalah aqaidul iman yang 50 atas jalanan sifat 20.
Jadi hak 50 ni 41 terkandung di pengertian di bawah la ilaha illallah. Kemudian 9 sifat terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Ni pembahagian dia. Sekarang ni hak aqaidul iman yang 50 ni terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah pula lagi situ. Terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi sekalian hukum hak berkaitan dengan hukum akidah ke, hak berkaitan dengan hukum hukum syarak, hukum fiqh tasawuf ke, kesemuanya masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita bicara di sini secara khusus kok hak berkaitan hukum akidah lah. Hak aqaidul iman yang 50 tu. Hak 50 tu 41 di bawah la ilaha illallah, 9 di bawah Muhammad Rasulullah. Hak ni sekalian tu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Telah nyata bagi kita bahawa dua kalimah mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengandungi sekalian aqaid yang dahulu, aqaidul iman yang 50 atas jalanan yang masyhur. Hak tu nyata bagi kita. Jadi 50 aqaidul iman itu terkandung di bawah dua kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyata dah bagi kitanya. Bahkan la ilaha illallah, bahkan la ilaha illallah dan sekalian hukum akidah ke, hukum syariat fiqh ke, hukum syariat tasawuf ke, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Nak situ. Sekarang telah nyata bagi kita, terang dah. Yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah, aqaidul iman yang 50, 41 terkandung di bawah la ilaha illallah, 9 terkandung di bawah Muhammad Rasulullah. Bahkan la ilaha illallah yang terkandung di bawahnya 41 aqaidul iman tu. Bahkan la ilaha illallah yang terkandung di bawahnya 41 aqaidul iman, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus tu. Hak terkandung di bawah la ilaha illallah 41 tu. Bahkan la ilaha illallah dan sekalian hukum agama masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab aqaidul iman yang 41 tu, Allah wujud, Allah kidam, Allah baqa, apa semua tu mari mana? Mari daripada Muhammadur Rasulullah, Rasul yang cerita. Maknanya aqaidul iman yang 50 tu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Mana la ilaha illallah tu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Apa makna? Yang kita mentauhidkan Allah la ilaha illallah, yang kita beriktikad dengan makna yang terkandung di bawah la ilaha illallah, hak aqaidul iman yang 41 tu mari mana? Mari mana yang kita berpegang Allah kuasa, Allah berkehendak, Allah mengetahui, mari mana? Nabi SAW yang bawa. Jadi maknanya bukan hak 9 aqaidul iman, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul sahaja yang masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Bahkan yang terkandung di bawah la ilaha illallah pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah.
Jangan salah faham pula. Jadi gitu kok. Besar Muhammadur Rasulullah lah daripada la ilaha illallah. Jangan faham situ. Sebab Nabi Muhammad ni hamba Allah, makhluk Allah. Dan siapa ke la ilaha illallah pun masuk di bawah Muhammad Rasulullah, masuk dia punya pengertian. Sebab kita ni beriman dengan la ilaha illallah, dengan aqaidul iman yang 41 yang terkandung bahawa la ilaha illallah. Siapa yang bawa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kiranya hak aqaidul iman yang 41 tu masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Campur dengan hak 9 tu, jadi 50 tu masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Dan juga sekalian hukum agama masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Hukum fiqh ke, hukum tasawuf ke, mari mana tu masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Beriman dengan malaikat, mari mana tu? Mari daripada Muhammad Rasulullah. Beriman dengan kitab, mari mana tu? Mari daripada Muhammad Rasulullah. Beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan barzah ke, tiup sangkakala pertama, yang kedua dibangkitkan kembali, mari mana tu? Mari daripada Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah selesai di sini, barulah masuk kepada bicara malaikat, masuk pada bicara kitab. Baru masuk bicara malaikat, masuk bicara kitab. Sebab apa? Sebab malaikat ke, kitab ke, yang terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Baru bicara bab malaikat, barulah bicara hak berkaitan dengan kitab. Walaupun kalau pergi kepada bicara rukun iman, beriman dengan Rasul tu duduk nombor 4. Beriman dengan Rasul nombor 4. Rukun iman yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat baru Rasul. Itu susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh Jibril alaihi salam berkaitan dengan iman. Akhbirni anil iman, ya Muhammad, cerita akan daku berkenaan dengan iman. Nabi pun jawablah rukun iman yang 6 perkara. Susunan tu susunan Nabi. Antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi. Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul. Nabi yang susun. Sebagaimana susunan dalam Al-Quranul Karim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kita baca dalam solat tu kan? Baca dalam lepas semayang tu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu susunan Al-Quran. Jadi Rasul tu nombor 4. Di Rasul nombor 4 ni dia disusun mengikut sebagaimana agama disampaikan kepada ummah. Agama daripada Allah, yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa kitab kepada Rasul. Agama daripada Allah diwahyukan melalui malaikat Jibril, bawa kitab kepada Rasul. Itu susunan agama yang disampaikan kepada manusia daripada Allah. Malaikat yang menyampaikan wahyu, bawa kitab kemudian kepada Rasul. Tapi asas rukun iman adalah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Itu asas dia. Sebab itulah selesai bicara Allah dan Rasul, barulah pergi pada bicara malaikat, barulah pergi pada bicara kitab, barulah pergi kepada bicara hari kesudahan. Yang mana beriman dengan Allah dan Rasul menjadi asas kepada rukun iman yang datang daripada zahirnya Islam. Asas kepada Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Daripada zahir Islamnya
asyhadu an la ilaha illallah, pergi kepada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zahirnya Islam, pergi kepada iman, beriman dengan Rasul. Jadi itu asas agama. Jadi beriman dengan Allah dan Rasul tu asas agama. Aqaidul iman yang 50. Baru bicara malaikat, bicara kitab, bicara kesudahan, maka habislah pembicaraan kita Pati Faridah. Yang lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman, diakhiri dengan pembicaraan neraka dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Habis tajuk syurga, habis kitab Pati Faridah. Lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Diakhiri dengan beriman dengan hari kesudahan. Tetapi beriman dengan hari kesudahan itu rukun iman yang ke-5 barunya. Mana rukun iman yang ke-6? Qada dan qadar. Itu kita fahamlah, qada dan qadar dia sudah masuk di beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk di beriman dengan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan ilmu, yang mengqada qadarkan segala-gala perkara. Pada ni. Sebab tu dalam hadis Jibril itu sendiri, apabila Nabi jawab berkaitan dengan iman, ada riwayat menceritakan Nabi hanya bersabda antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tak ada yang ke-6. Ada riwayat seumpama tu. Tidak ada rukun yang ke-6. Sebab apa? Sebab rukun yang ke-6 ini pembicaraan qada dan qadar, itu pembicaraan kudrah, iradah, ilmu. Pembicaraan kudrah, iradah, ilmu, itulah pembicaraan rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, hak ni berkait dengan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang kufur dengan Allah dan kufur dengan malaikat, dan kufur dengan kitab, dan kufur dengan rasul, dan kufur dengan hari kesudahan, maka sesungguhnya telah sesat ia sebagai sesat yang nyata. Kufur dengan 5 rukun sahaja. Tidak ada pun kufur dengan qada dan qadar. Kufur dengan qada dan qadar itulah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab beriman dengan qada dan qadar sudah masuk di beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, rukun yang pertama. Tetapi kenapa Nabi asingkan qada dan qadar di rukun iman yang ke-6? Ini satu penekanan. Kena fokus suku ni. Hak qada dan qadar, hak berkait dengan kudrah, iradah, ilmu, yang memang sudah masuk di rukun iman yang pertama. Jadi Nabi letak suku. Tapi kenapa tidak ditambah pula beriman dengan Allah mendengar, beriman dengan Allah melihat, beriman dengan Allah berkata-kata? Tak payah tu. Masuk di rukun yang pertama. Dah sama juga. Beriman dengan Allah yang menentukan iradah, beriman dengan Allah yang menjadikan kudrah. Sama aja. Tapi kenapa diasingkan? Sama je beriman dengan Allah yang menentukan, beriman dengan Allah yang melakukan, beriman dengan Allah yang mengetahui, beriman dengan Allah yang hidup, beriman dengan Allah yang mendengar, beriman dengan Allah yang melihat, beriman dengan Allah yang berkata-kata. Sama je tu. Tapi kenapa hanya diasingkan beriman dengan Allah yang menghendaki, qada, beriman dengan Allah yang melakukan, qadar, beriman dengan Allah yang mengetahui, beriman dengan Allah yang hidup, yang mendengar, yang melihat. Itu masuk di rukun pertama. Termasuk juga qada dan qadar. Itu masuk di rukun iman yang pertama. Tapi Nabi asingkan. Nabi asingkan di yang ke-6 walaupun sudah masuk di rukun iman pertama. Lepas tu dalam kitab Pati Faridah ni, habis bicara neraka, habis bicara syurga, habis kitab. Sebab apa? Selesai
pembicaraan keenam-enam rukun iman. Dah qada bicara di mana? Dibicara di sifat kudrah dan iradah dahulu. Panjang dalam kitab Fatih Faridah pembicaraan hak rukun iman keenam dibicara sifat iradah. Dibicara sifat iradah panjang. Hak berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak asasnya adalah aqaidul iman yang 50. Ini hak beriman dengan Allah dan Rasul yang terkandung pada zahirnya adalah 2 kalimah syahadah. 41 terkandung di bawah la ilaha illallah, 9 terkandung di bawah Muhammad Rasulullah. Bahkan ke-50 aqaidul iman terkandung di bawah Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Sebab aqaidul iman yang 41 tu lah. Beriman Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Mari mana? Mari daripada Muhammadur Rasulullah. Dan juga sekalian hukum semuanya masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Termasuk beriman dengan malaikat, kitab, hari kesudahan masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, beriman dengan Allah, aqaidul iman yang 41 masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Hingga berkata setengah ulama. Ini kena cermat di sini. Ayat di sinilah yang menjadi fitnah kepada kitab Faridatul Faraid. Hingga berkata setengah ulama. Permulaan pun kalau orang pergi salah faham, la ilaha illallah masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Oh, jadi lebih Muhammad daripada Allah Ta'ala. Bukan begitu. Mana kalau dengar tu hak jenis bermasalah, nak cari macam mana ni, nak merosakkan nama-nama kitab ni, kitab Faridatul Faraid. Kita pati Faridah ni rumusan daripada Faridatul Faraid. Jadi Faridatul Faraid ni kalau pengajian kaedah sifat 20, kalau kitab Jawi hak level yang pertengahan sama level, Faridatul Faraid lah hak ranking yang pertama. Jadi orang yang anti kaedah sifat 20 ni, dia pun cari jalan mana nak cari lagi kitab Faridah ni yang nak dikatakan salah, nak dikatakan sesat. Dia jumpa sini. Inilah. Yalah permulaan pun la ilaha illallah pun masuk di bawah Muhammad Rasulullah ni. La ilaha illallah pun masuk di bawah Muhammad Rasulullah ni. Bahkan la ilaha illallah dan sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Hak ni pun cukup dah ni. Hingga berkata setengah ulama, ni lagi lah ni. Ni lagi ni. Hingga berkata setengah ulama, apa kata setengah ulama tu? Bermula Muhammadur Rasulullah itu ialah laut yang tak ada bertepi luah. Muhammadur Rasulullah ni dan la ilaha illallah satu titik daripadanya, daripada laut yang tak ada bertepi. Dan la ilaha illallah satu titik daripadanya, daripada laut yang tidak bertepi. Oh, jadi Muhammad pula dah diumpamakan dengan laut yang luas. La ilaha illallah setitik daripada tu je. Ni arti anda faham molek sini. Apa hak berkata setengah ulama tu? Bermula Muhammadur Rasulullah ialah laut yang tak ada bertepi luah ni. Dan la ilaha illallah satu titik daripada Muhammadur Rasulullah, daripada laut yang tak ada bertepi ni. Arti mengenal kita akan Tuhan itu, mengenal kita akan Allah, mengenal kita akan aqaidul iman yang 41 yang terkandung pengertiannya di bawah la ilaha illallah tu, daripada perkhabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
cerita berkaitan dengan Tuhan kita ni sebagai ilah semaya sebenar, tauhid uluhiyah. Tuhan kita ni sebagai Rabb, tauhid rububiyah. Siapa yang bawa? Daripada perkhabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ maksud dia. Jangan pergi faham jadi Muhammad lebih, Allah Ta'ala ni kecil je. Bukan gitu. Tapi di sinilah. Dan saya ada tengok satu rakaman almarhum Tuan Guru yang membicarakan tempat ni. Tapi dalam rakaman tu dia tidak nyatakan almarhum Tuan Guru tu baca di mana. Tapi almarhum Tuan Guru tu baca ni ayat ni. Bermula Muhammad Rasulullah itu ialah laut yang tak ada bertepi, dan la ilaha illallah satu titik daripada laut yang tidak bertepi. Dia ambil situ je. Erti apa maksud ni kita ambil dah. Ambil situ je. Dia ambil Muhammadur Rasulullah umpama laut yang tidak bertepi, la ilaha illallah setitik daripada laut yang tidak bertepi. Ambil situ je. Erti ni mengenal kita akan Tuhan itu. Aqaidul iman yang 41 yang terkandung bahawa la ilaha illallah daripada perkhabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia potong dah, dia tak cerita. Ada ni. Tapi dalam rakaman tu tak sebut nama Faridah, Faridatul Faraid. Dia nak tala kepada almarhum Tuan Guru tu. Inilah sifat 20. Jadi Muhammad jadi besar pula. Allah Ta'ala jadi kecil pula. Nak pergi situ. Ni. Ada ni. Ni orang yang memang cari jalan nak memfitnahkan kaedah sifat 20. Sebaliknya, hak malang laginya, ada orang yang bawa kaedah sifat 20, baca kitab Faridatul Faraid, huraian dia seperti begitulah maksud dia. Muhammad nombor satunya. Dia pergi situ. Ni pada ni. Muhammad lah hak nombor satu. Pun orang lah. Hak tadi tu, hak tu memang dia nak cari jalan. Nak memfitnahkan kaedah sifat 20. Dah kitab Faridatul Faraid pula memang nombor satu ini cari dalam tu. Ni memang nak memfitnah. Hak baca tauhid sifat 20. Tetapi dia tidak berguru, dia membaca sendiri. Digi hura Muhammad tu lebih besar. Sebab Muhammad ni umpam laut yang tidak bertepi. Sebaliknya la ilaha illallah satu titik daripadanya sahaja. Ni bahaya tu. Hak anti sifat 20 tu satu hal dah. Hak nak sifat 20 tetapi hanya membaca sendiri. Baru ni ada orang dia ceritalah. Dia baca kitab Faridatul Faraid. Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata dalam kitab Faridatul Faraid. Dan kitab Pati Faridah ni dia ubah ayat sedikit. Dia ubah ayat sikit dalam kitab Pati Faridah ni. Dia tak ada ayat tu. Tidak ada ayat. Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Dia tak ada ayat dalam kitab Pati Faridah. Dan kitab Faridatul Faraid, Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Dia pun hura. Allah Ta'ala cakap tak berhenti-berhenti. Pasal mana pula begitu? Dan Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Bukan sentiasa berkata-kata kalam masdari, bukan. Sentiasa berkata-kata, yakni Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat kalam yang diterjemah dengan berkata-kata. Jadi berkata-kata di situ bukan kalam masdari, kalam ismi, kalam nafsi. Mana apa? Sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Sebab sifat Allah ni
Kidam sedia kala, dan sifat Allah ni baqa kekal selama-lamanya, maka Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Bukan berkata-kata dengan mana Allah cakap tak berhenti-berhenti, bukan. Tapi ni hak baca kitab Faridah pula, dia hurah gitu. Hak tambuh kitab Faridatul Fara'i, hak tambuh kaedah sebab satu perkara, satu penyakit. Hak baca kitab Faridatul Fara'i, hak baca kitab Tauhid Sifat 20, tapi tak belajar, ataupun belajar tak mahir. Hak ni satu penyakit pula. Ni satu penyakit pula. Bagaimana? Dan kitab tu kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Dalam kitab Faridatul Fara'i, sifat yang ketiga belah, sifat kalam. Apa terjemahan sifat kalam? Iaitu berkata-kata. Sifat kalam terjemahan berkata-kata. Apabila ayat menyebut Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata, dengan makna Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Macam kita lah, kita sentiasa bersifat dengan sifat kalam, tapi berkata-kata sungguhnya tidaklah sentiasa. Kalau cakap dah berhenti-berhenti tu orang tak siumang lah tu. Cakap je, tak ada kan orang jenis tak siumang tu kan. Depan orang pun dia bercakap, seorang diri pun dia cakap. Cakap dah berhenti-berhenti, itu tak siumang. Mana kita ni bercakap ada masa, tapi kita sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Kita diam, tapi kita sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Kita bukan bisu. Jadi Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata, dengan makna Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat kalam. Itu kalam ismi, kalam nafsi. Bukan Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata, Allah bercakap-cakap tak berhenti-henti. Ada orang-orang gitu. Hak ni hak nak kepada kaedah sifat 20. Baca kitab Faridatul Fara'i. Hak saya cerita mula-mula tu orang yang memang anti kaedah sifat 20. Ada ni. Dia momok macam-macam kaedah sifat 20 ni. Tapi hak saya dah sebut semuanya setakat hak jumpa dahnya golongan yang memang anti kaedah sifat 20, huraian bab qada dan qadar tak jumpa lagi lah hak bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi malangnya orang hak nak, orang yang bukan nak, orang yang junjung, orang yang angkat-angkat, orang yang memperjuangkan kaedah sifat 20 pun terkadang bab qada dan qadar pun terpesong juga. Ni jadi pelik ya. Yang kita boleh faham bab qada dan qadar ini kaedah sifat 20 lah. Orang yang tolak sifat 20 payah nak faham bab qada dan qadar ni. Tu kata tak jumpa lagi tu. Mungkin ada tapi tak jumpa lagi. Hak dalam rakaman, hak golongan yang anti sifat 20 bila bicara bab qada dan qadar memang tak betul. Tapi malangnya hak memperjuangkan kaedah sifat 20, yang mengangkat-ngangkat kaedah sifat 20, tapi pergi pada qada dan qadar tak kena dengan wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, tak betul-betul pun. Jadi hak nak kepada akidah ahli sunnah jemaah pun kadang-kadang tak jadi juga akidah ahli sunnah wal jamaah tu. Kena cermat dah tu kita akhir zaman ni. Maknanya kita nak buat kelas tauhid sifat 20, kita kena cermat sangat-sangat. Memanglah saya sentiasa tekan nak buat kelas, mulakanlah tauhid sifat 20. Nak buat kelas kata mulakan dengan tauhid sifat 20. Sebab ada tempat-tempat yang kelahnya lama dah, tapi tauhid sifat 20 tak pernah ada. Ada satu tempat tu dia kata, lama dah ustaz, berapa tahun dah tak ada tauhid sifat 20. Dah pernah ada ke? Pernah ada lah, dia kata dulu. Arwah bekas tu imam masjid tu ngajar, dia kata. Jadi tu imam tu arwah dah. Masa arwah tu ada, arwah tu imam tu lah yang mengajar tauhid sifat 20. Lepas tu imam tu meninggal, tak ada dah dia katanya.
Arwah tu meninggal berapa tahun dah dia kata. Agak ke arwah tu lah pengajar tauhid 40. Meninggal je tu imam tu, payah dah nak cari tu imam hok ngajar 40 ni. Payah dah. Mana meninggal je tu imam hok ngajar 40 tu, tak ada gati-gati dia kata. Kelas ada tiap-tiap malam. Kelas ada tiap malam. Tak ada gati-gati dia kata. Apa pasal gitu? Jadi apabila duduk tekan-tekan nak kelas ni kok, mulai dengan tauhid sifat 20, maka adalah inisiatif nak buat kelas tauhid sifat 20. Digi salah ambil pula. Baca kitab Faridatul Faraid, sekali baca 2-3 muka, 2 muka surat sekali baca. Dia baca je. Dah kamu ambil mana kata? Dah disanggup. Oh lah disanggup lah pak kita letak syarat lalu dah. Nak suruh baca tauhid 40, nak suruh baca Faridah. Dia sanggup. Cuba kalau kita kata, kau mana ustaz baca gapo pun, dia ceramah je sebenarnya. Dia tazkirah je. Dah pihak masjid letak tauhid 40, dia letak nama kitab pula, Faridatul Faraid. Takkan dia nak kata tak pandai. Kalau dia kata tak pandai, nak jemputlah dia pula. Dia sanggup. Lepas tu dia baca sebaca-bacanya. Dia nak tahu dah. Ni sekarang ni. Jadi hak tambah sebab tu satu hal. Hak nak sifat 20 ni memang ada orang hurang. Allah sentiasa berkata-kata, bercakap tak berhenti. Macam di sini. Tengok ni. Lebihnya Muhammad seperti laut yang tak ada bertepi. La ilaha illallah. Satu titik daripadanya. Jadi besar Muhammad lah daripada Allah Ta'ala. Jauh gitu. Allah Ta'ala ni Tuhan. Nabi Muhammad ni Rasul, utusan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah selebih-lebih daripada makhluk Allah. Nabi kita lah selebih-lebih daripada makhluk Allah. Ijma' ulama. Nabi kita lah selebih-lebih makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi makhluk Allah, Nabi kita selebih-lebih daripada makhluk Allah. Tapi makhluk Allah. Ada ni. Memanglah Nabi kita ijma' ulama selebih-lebih makhluk Allah. Tapi makhluk Allah. Bila sebut kata makhluk, hamba yang lemah. Bila lemah, mana gerak diam Nabi SAW, itulah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu je. Pada ni. Hak tu hak ingat dah dahulu. Ajaran hak diisytiharkan terpesong tu. Orang yang pergi ke Mekah kerana nak ziarah kubur Nabi, mensyirikkan Allah dengan Nabi. Dulu ingat dah. Mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Nabi. Ada dulu kan. Akhir diisytiharkan sebagai ajaran terpesong. Walaha orang hak bawa ni lama dah nyata terpesongnya. Lama dah nyata terpesong. Tapi malam masa tu masjid panggil, pejabat kerajaan panggil, masjid panggil, dan pernah masuk radio, pernah masuk dalam TV masa tu. Mana pejabat kerajaan besar-besar ni jepuk. Tapi kita orang mengaji ni sekali dengar faham dah akidah sesat, akidah karut. Bicara bab asma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang pemurah, Allah yang penyayang. Tiba-tiba mensyirikkan Allah dengan bahu menyatakan pok mak pemurah, ibu penyayang. Tu syirik itu. Pok mak pemurah, syirik. Yang pemurah Ar-Rahman Allah Ta'ala. Ibu penyayang, syirik. Ar-Rahim Allah Ta'ala. Dengar mula-mula tahu dah ni karuk ni. Kemudian barulah diisytiharkan terpesong. Lama mana dia bergerak? Makna terpesong yang jelas-jelas lambat disedari. Pejabat kerajaan jemput, masjid besar-besar jemput untuk beri ceramah pada pelajar-pelajar.
Nak kira macam mana tu? Kemudian barulah nyata. Siapa ke Muhammad pun kena tolak. Sebab apa? Muhammad ni makhluk. Mana-mana orang pergi ke Madinah tu, nak tuju ke kubur Nabi Muhammad tu syirik kepada Allah. Ada ni. Mana-mana orang yang duduk nak cari ke Kaabah ni. Nak cari ke Kaabah ni biar boleh tengok Kaabah ni. Syirik Kaabah tu batu bukan Tuhan. Pada ni. Kau pergi Mekah kan? Pergi Masjid Nabawi kerana kubur Nabi. Lepas tu kalau boleh nak semai dekat dengan Kaabah. Orang boleh nak nampak Kaabah. Kaabah tu batu bukan Tuhan. Syirik kepada Allah. Syirik ya bubuh. Barulah diisytiharkan sebagai ajaran karut sesat. Memang pada hakikinya Nabi Muhammad selebih-lebih makhluk, tapi makhluk. Hakiki makhluk tidak ada apa-apa, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kita membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu perintah Allah, perintah syariah. Itu perintah Allah, perintah syariah. Lepas tu kita syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Tapi memang hakikinya Nabi kita ni makhluk, selebih-lebih makhluk, tapi makhluk. Hak makhluk kita fahamlah, makhluk yang lemah, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni siapa ke letak tengok Muhammad ni umpama laut yang luas ni. Allah Ta'ala ni setitik je ni besar Muhammad daripada Allah ni. Besar Muhammad daripada Allah. Dok. Erti apa di sini? Mengenal kita akan Tuhan kita. Aqaidul iman yang 41 tu. Wujud kidah bakok tu mari mana tu? Daripada perkhabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah mazhab Maliki hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh murtad wal azabillah, taubah tidak akan diterima sampai kesudah, wajib kena bunuh. Sebaliknya kalau hina Allah Ta'ala, murtad wal azabillah, tapi taubahnya diterima. Hina Nabi SAW macam Salman Rushdie tu. Salman Rushdie tu India tau. Patut Bangladesh tu nama apa pulau? Bangladesh tu orang puang tau. Kau macam mana? Kan dia kan dulu hak kecoh tu. Yang mana Salman Rushdie ni benda ni tawaran siapa yang dapat bunuh tu kekal sampai sekarang. Salman Rushdie ni hidup macam cerita putih je. Tengok cerita putih. Maknanya dapat perlindungan, bocor je tukar identiti. Bocor je tukar identiti. Akhirnya dia berkahwin tak kekal. Sebab apa? Tak ada orang nak hidup dengan dia, hidup terkongkong. Ada ni. Maknanya identiti dia itu tukar identiti lah. Lepas tu apabila kemungkinan identiti itu jadi bocor, tukar pula, pindah lain pula. Ni Salman Rushdie sampai sekarang. Walaupun pernah dikhabarkan bahawa Salman Rushdie ni sudah isytiharkan bertaubat. Sudah isytiharkan bertaubat. Kan tak ni? Tak terima dah. Tetap kena bunuh. Ditaubat dah. Mazhab Maliki tak terima dah taubat. Mereka yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam bunuh juga. Menghina Allah, dia bertaubat, terima taubat dia. Besar Muhammad pula daripada Allah Ta'ala. Bukan. Orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada Allah Ta'ala. Tak ada macam mana? Sebab kita mengenal Allah Ta'ala daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila hina je Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerak dah, tak ada Allah Ta'ala. Tak ada dah. Situ. Bukan kata besar Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Ta'ala, jangan salah faham. Tapi mazhab Syafi'i kita hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murtad gani wa lazabillah, tapi taubahnya masih lagi diterima. Nah, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dak. Hina Nabi Muhammad, dak, bunuh. Ijtihad bertaubat, dak terima, bunuh. Gitu. Ada ni. Bukan kata besar Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad hamba Allah, asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila al masjidil aqsa tu kan. Subhanallazi asra bi 'abdihi mimma nazzalna ala 'abdina, atas hamba kami. Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad tu hamba Allah. Allah Rabb, Allah Tuhan. Tapi hamba Allah hak nombor satu, hak paling afdal. Tapi walaupun paling afdal, Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Hak paling afdal pun Nabi Muhammad makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini jadi seperti Nabi Muhammad hak besar, bukan. Sebab kita mengenal akan Tuhan kita, aqaidul iman yang 41 yang terkandung di bawah la ilaha illallah, mari daripada perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah faham sini. La ilaha illallah masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Tambah pula kata setengah ulama, la Muhammad Rasulullah seumpama laut yang tidak bertepi, la ilaha illallah satu titik daripadanya. Tu kalau kita salah faham kata Muhammad lebih daripada Allah Ta'ala tu, bukan. Tapi yang sebut tadi orang Kamang tu, dia tak nyatakan kitab Faridah, tapi dia seborkan hak perkataan almarhum Tuan Guru, yang mana dalam rakaman tu dia potong dah. Dia potong sekerat. Dia tak pergi kepada apa makna Muhammadur Rasulullah ni seumpama laut yang tidak bertepi, la ilaha illallah satu titik daripada apa makna. Ni makna ni dia tidak datangkan. Bukan almarhum Tuan Guru datang, tidak datangkan. Rakaman tu potong situ. Rakaman tu potong situ. Sebab apa? Orang yang bermasalah, orang yang ada penyakit, yang nak merosakkan akidah umat Islam, yang nak merosakkan perpaduan di kalangan umat Islam, yang secara tidak langsung menjadi alat kepada puak Yahudi Nasara, yang secara tidak langsung menjadi alat kepada Yahudi Nasara untuk merosakkan akidah umat Islam dan untuk memecah belahkan di kalangan ummah Islam. Itu hak agenda Yahudi Nasara. Mereka ni secara tak langsung, mereka menjalani atau tidak wallahu alam, tapi secara tak langsung mereka yang menjalankan hak agenda Yahudi Nasara untuk merosakkan akidah umat Islam dan memecah belahkan di kalangan umat Islam. Duk belajar agama, duk berkelahi je. Macam sekarang lah, belajar agama duk berkelahi je. Orang Islam yang baru nak berjinak-jinak dengan agama pun akhirnya jadi fed up. Orang Islam yang tak pernah nak peduli beragama pun kau jauh daripada agama. Hak baru nak minat agama akhirnya fed up. Sebab apa? Orang agama duk berkelahi. Hak baru nak minat, hak memang tak minat, lagilah tak minat. Orang kafir pula tengok, orang Islam. Ada ni. Ini semua jauh-jauh Yahudi Nasara belaka ni. Jadi mereka nak mematikan minat orang kepada kaedah sifat 20. Kitab Faridatul Faraid pula, kitab hak ranking nombor 1. Jumpa ayat seumpama ni. Mula. Ni mula. Jadi maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak masuk akal langsung. Tak logik di akal langsung. Itu ayat kita Muhammad la ilaha illallah masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Pada kita mengenal akan la ilaha illallah, pada kita mengenal akan aqaidul iman yang 41 tu. Wujud idam baka, kudrah, iradah, ilmu mari mana ni? Mari daripada perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai hak sekalian hukum masuk di bawah Muhammad Rasulullah. Nafi isbat, nak pergi pula kepada kalimatut tauhid, la ilaha illallah. La harah nafi, illa ada istisna. Nafi dan isbat, letak tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa didatangkan nafi, tiada Tuhan melainkan Allah?
walhal sebenarnya tiada Tuhan dah. Allah Ta'ala jua Tuhan. Kenapa nak nafikan lagi, nak tiadakan lagi, nak kata tak ada lagi yang memang sudah tiada, yang memang sudah tak ada Tuhan yang lain? Memang tak ada. Bukan sudah tak ada sebelum tu ada, yang memang tak ada. Kalau kata sudah tak ada tu sebelum tu ada dah. Sebelum tu tak ada, sudah tak ada, lari dah. Tu maksud itu dah. Bukan ni, yang memang Tuhan yang lain tak ada. Tiba-tiba kita nak nafikan Tuhan yang lain yang memang tak ada. Kenapa nak nafikan? Ada ni, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan memang tak ada. Memang tak ada. Hanya Allah Ta'ala jua Tuhan yang berhak disembah, yang bersifat dengan istighnat dan iftikar. Hanya Allah, tak ada yang lain. Tapi kenapa nak tiadakan yang memang tiada? Kenapa nak tiadakan yang memang tiada? Apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Yang Allah Ta'ala perintah dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini Quran perintah. Maka naklah kamu mengenal bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Quran perintah kita gitu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Memang tak ada dah, memang Allah je Tuhan. Tapi kenapa nak nafikan juga yang memang Tuhan yang lain tidak ada? Hikmahnya apa? Ni kitab Pati Paridah. Kita kadang-kadang tak perasan mana. Kalau kitab tu kita tak perjelaskan, kita tak mengaji, kita rasa macam tak ada apa-apa. Lepas kita belajar barulah. Nak nafikan hak mana? Nak nafikan tu hak cokoh-cokoh. Tu bukan Tuhan, tak nafi-nafinya. Nak tidakkan batu tu. Dah tidak-tidak. Memang bukan pun nak tidak apa. Nak tidakkan batu tu, itu bukan Tuhan. Tak payah. Tak payah tidak-tidaknya. Sebab apa? Memang bukan pun. Tuhan apa orang buat ke dia? Sepatutnya orang buat ke dia Tuhan. Batu tu jadi hamba dia. Jadi nak nafikan batu tu, dah. Sebab tu memang bukan. Nak nafikan mana? Tak ada nak nafi-nafinya, nak cerita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Datang ke nafi isbat, bawa pada hasar. Makna apa? Allah je Tuhan, Allah jua Tuhan, hanya Allah Tuhan. Itu datang la ilaha illallah nafi isbat, faedahnya hasar. Mengapa? Allah sahaja Tuhan, Allah jualah Tuhan. Itu dia nak situ. Didatangkan nafi dan isbat. Itu jalan hak paling mudah. Tapi dalam kitab ni akan datangkan jugalah jalan hak agak rumit sedikit. Tapi jalan mudah tadi je. Nak cerita tiada Tuhan melainkan Allah, bawa pada hasar dengan makna Allah jua Tuhan, hanya Allah Ta'ala saja Tuhan. Itu maksud di situ. Hak hurah berkaitan dengan hikmah Allah Ta'ala memerintahkan kita mengucap dengan nafi dan isbat la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin. Ni pih ni muka surat 13, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 13, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan baca olehmu,
ketika itu, ketika engkau berkomo 3 kali tu. Baca ketika berkomo tu. Baca ketika berkomo, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati zikri lak wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini doa yang dibaca ketika berkomo-komo. Doa yang dibaca ketika berkomo-komo, yang mana doa yang dibaca pada tiap-tiap basuhan anggota wuduk, termasuk ketika berkomo-komo, disunatkan di sisi pandangan Imam Ghazali, disunatkan di sisi pandangan Syekh Ramli. Tu sunat bacaan doa tiap-tiap basuhan anggota wuduk. Pandangan Imam Ghazali, pandangan Syekh Ramli. Tapi pandangan Imam Nawawi, tidak ada bacaan-bacaan doa ketika membasuh anggota wuduk. Yang mana bacaan doa ketika membasuh anggota wuduk ni orang tua-tua dulu je hok ingat. Sebab apa? Sebab orang tua-tua kita ni ngaji ni kitab Hidayatus Salikin. Orang tua-tua kita ngaji kitab Hidayatus Salikin. Sebab itulah orang tua-tua kita dahulu, dia ada bacaan-bacaan ketika berkomo-komo, ketika masuk air ke dalam hidung, ketika membasuh muka, ketika membasuh tangan, sampai ke pergelangan tangan. Yang terdahulunya baca ketika kita membasuh pergelangan tangan. Kan ada bacaan belaka kan. Ni orang tua-tua kita dulu yang ngapa bacaan ni. Orang sekarang boleh katakan umurnya tak ada, tak tahu pun. Ni hok parah laginya, bacaan hok lepas daripada semayang pun tak ada. Hok tu budak sekarang lah, tapi bukan semualah kita kata. Bacaan hok lepas daripada selesai berwuduk tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak ada tu. Tu bacaan yang sepakat ulama tu. Hak ni hak tu bacaan selepas selesai berwuduk. Hak ni bacaan ketika membasuh tiap-tiap anggota wuduk. Basuh pergelangan tangan, ada bacaan yang terdahulu. Hak basuh pergelangan tangan tu, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Dahulu ketika membasuh pergelangan tangan tu. Ni ketika berkomo-komo, Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasrati zikrika lak wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Ni hak bacaan doa ni. Ni hak khilaf di kalangan ulama. Jadi pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi lah. Tidak disunatkan sebarang bacaan ketika membasuh tiap-tiap anggota wuduk. Itu je. Jadi pandangan Imam Ghazali, pandangan Syekh Ramli itu pandangan yang daif. Itu pandangan. Tapi dengar dia orang yang bermasalah. Orang yang bermasalah. Ilmu pun bermasalah. Hati pun bermasalah. Berani nak mendaifkan Imam Ghazali. Dah ertilah orang seumpama tu. Pandangan tu daif. Bukan imam tu daif. Ada ni. Pandangan Imam Nawawi banyak daif. Pandangan Imam Syafi'i pun ada daif. Pandangan Imam Syafi'i sendiri. Mana contoh pandangan Imam Syafi'i sendiri qaul jadid. Surah sunat baca tiap-tiap rakaat.
Kalau 4 rakaat baca Fatihah dan sunat baca surah. Dok, kita baca surah di 2 rakaat yang pertama sahaja. Rakaat pertama, kedua Fatihah dan disunatkan baca surah. Rakaat ketiga, rakaat 3, 4 tak ada surah. Itu pandangan murid-murid Imam Syafi'i. Mengekali pandangan Imam Syafi'i hak qaul qadim. Jadi pandangan Imam Syafi'i surah sunat baca 4 rakaat, pandangan tu dhaif. Pandangan Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i itu dhaif. Pandangan tu yang tidak diikuti oleh murid-murid kanan Imam Syafi'i sendiri. Pandangan, bukan diri imam. Bila sebut kata pandangan Imam Ghazali dhaif, oh berani dia nak mendhaifkan Imam Ghazali. Pandangan Imam Ghazali dhaif. Oh berani dia nak mendhaifkan Imam Ghazali. Ni jahil satu perkara dah. Yang kedua ni ada masalah. Masalah luar dan dalam. Ni umpama masalah luar dan dalam. Pandangan Imam Syafi'i pun ada dhaif. Pandangan Imam Nawawi pun ada dhaif. Ada yang menyatakan Imam Nawawi mengharuskan daging korban kepada orang kafir. Dhaif pandangan tu. Ada ni. Tapi dhaif tak dhaif pun sekarang ni perlu ada pandangan tu. Tambahan pula kalau orang duduk bandar-bandar besar, bila dia buat ibadah korban, dia pun ada wak makan sedikit, pasti dia kena panggil jiran tetangga yang terdekat yang bukan di kalangan orang Islam. Lepas tu macam mana tu? Tak apalah, pakai pandangan Imam Nawawi, pakai pandangan mazhab Hambali, orang kafir boleh tu dia makan. Ada ni. Sekarang ni dia kena buka sikit lah. Dulu tak apa satu jalan pun. Ni. Sekarang ni dia kena luas sikit. Ni tunggu kata ni, dulu sejalan tak apa. Sebab apa? Lalu kok batah sama je. Tak ada batah. Batah tu lah. Sekarang ni jalan tu lagi. Bersipang-sipang. Sekarang ni perlu gitulah. Dulu satu jalan cukup dah. Dulu. Sama juga kita buat hukum. Dulu satu jalan okeylah. Sekarang banyak masalah yang berbeza. Kena jalan sedikit bab fiqh ni. Contoh kata pandangan Imam Ghazali. Dhaif pandangan Imam Ghazali. Nak nikah wali saksi tak apa pasti. Pandangan Imam Ghazali. Pandang ni. Pandangan ni kena pakai sekarang. Kalau tak nikah orang. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i tak boleh wali ke saksi ke pasti. Imam Ghazali boleh. Ada sekarang ni orang pakai pandangan mana? Pandangan Imam Ghazali lah. Ke pejabat agama, okey, siapa jadi saksi? Atau nama kan? Dicek dah. Kamu ni. Adik ke pasti kamu ni? Tak ada cek-cek. Jalan. Mana ni? Sebab apa? Kau nak pakai pandangan yang mana wali saksi syaratnya adik tidak pasti, nak berkahwin payahlah. Pakai pandangan Imam Ghazali. Ada ni. Tak payah pakai mazhab lain lah. Kalau mazhab lain memang tak apa. Imam wali pasti. Pakai Imam Ghazali je. Sebab Imam Ghazali ni ulama dalam mazhab Syafi'i. Contoh. Tersalah kiblat. Masjid tu puluh-puluh tahun dah kiblat yang salah. Rumah tu kita duduk rumah pusaka, bukan rumah mak ayah kita. Rumah tu nenek kita. Mana? Rumah pusaka. Tengok kemudian salah kiblat. Nak ke mana tu? Kena kotak muslim tidak sah. Masjid tu daripada kita budak lagi masjid tu lama dah masjid orang tua. Hak sahih dah kena qada sembahyang Jumaat. Tu sahih dah kena qada. Sebab orang yang tak pergi masjid pun Jumaat dia pergi masjid. Dah setahun ada berapa kali Jumaat? 50 lah kita tahu. Di 48 dah 50. 50 Zuhur kena qada. Bukan qada Jumaat, qada Zuhur lah. Kerana Jumaat tidak sah. Kenapa Jumaat tidak sah? Sembahyang masjid hak kiblat salah. Maka sahih dah Jumaat tidak sah, dia kena qada Zuhur. Setahun 50 Zuhur. Dan kalau dia umur 40 tahun, mana apa? 30 tahun dia sembahyang Jumaat, balik dah di masjid salah kiblat. 30 tahun. Dan kalau setahun 50,
10 tahun 500, 30 tahun 1,500 zuhur kena qada. Hak mari Jumaat saja. Hak mari 5 waktu. Garu kepala lah hak mari 5 waktu. Dia sebaik mari seminggu sekali tau. Oh mari seminggu sekali pun berat tau. Nak kira mana? Sebab apa? Sebab salah kiblat. Tak apalah, pakai pandangan Imam Ghazali. Kiblat salah pun jihah betul lagi, hala betul lagi, hala ke barat kan. Salah ke kanan kiri, sahnya pandangan Imam Ghazali. Okey, tak payah qada. Tapi itu pandangan dhaif. Iyalah, lepas daripada qada. Gimana? Tapi memanglah pandangan tu pandangan dhaif. Bukan Imam Ghazali dhaif, bukan pandangan tu. Hanya bacaan-bacaan doa ni ketika membasuh anggota wuduk ni, itu pandangan Imam Ghazali, pandangan Syekh Ramli, memang itu pandangan dhaif. Berbetulan pula sekarang ni jarang orang yang hafal. Melainkan waktu tu dulu hok mengaji kitab Hidayatus Salikin. Perasan tak waktu tua kita dahulu sapu ni. Ni sapu ni. Perasan tak? Dia sudah sapu kepala, sapu telinga, disapu tekak ni. Dan kita ada tersalikin kita nanti. Itu pandangan Imam Ghazali. Pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i kita tidak disunatkan sapu tekak. Hak sapu tekak tu pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Rafi'i, pandangan Syekh Ramli. Tapi itu pandangan dhaif. Sekarang ni jarang kita jumpa orang sapu tekak. Mazhab Hanafi sunat sapu tekak. Dulu perasan ada orang takbir angkat tangan, kemudian sebelum dibus dada tu diturun dulu, baru dia angkat naik. Tak pernah jumpa takbiratul ihram, dia pun Allah diturun tangan dahulu, dia pun baru masuk bus dada. Perasan tak? Ni dia tu selekin kita ni lah. Itu pandangan Imam Ghazali. Hak eloknya lepas dia takbir angkat tangan tu letak dada, turun dulu. Tu kata habis minyak dia kata. Habis minyak. Dah turun dulu, naik pula habis minyak dia kata. Tak payahlah. Tapi kalau nak buat okey je. Dia tu seliking kita ada. Takbir Allah tu, dia pun turun tangan, akbar ni baru berdada. Tangan turun dulu. Tapi dulu-dulu saya biasa tengok. Tapi sekarang ni macam tak ada dah wali. Hak generasi tu mati dah orang kali macam ni. Ni hak kita ada tu salikin kita ni. Kalau orang amal okey je, ada kitab, ada pandangan ulama. Macam sapu tekak tu lah. Itu pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Rafi'i, pandangan Imam Hanafi. Dia sapu tekak sama kau dengan baca doa tiap-tiap basuh anggota wuduk ni. Pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Syekh Ramli. Itu ada pandangan ulama, tapi itu pandangan yang daif. Pandangan tamat tidak ada. Pandangan bukan imam tu daif. Tapi kalau orang tu ada berani nak mendaifkan imam, itu tak sudut layang manalah. Dia tak faham hak bab pandangan qaul yang muktamad, qaul yang daif. Pandangan yang pandangan bukan imam. Pandangan yang daif bukan imam, pandangan tu yang daif. Termasuk pandangan Imam Syafi'i. Pandangan Imam Syafi'i kita, maghrib bang qada masa berwuduk, qada masa tutup aurah, qada masa semayang 5 rakaat, maghrib 3 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, habis waktu maghrib. Lama mana? Tak sampai setengah jam waktu maghrib. Lepas tu habis waktu maghrib, isyak tak masuk lagi, tapi waktu maghrib sudah habis. Jadi antara maghrib dengan isyak sama macam subuh dengan zuhur, tengah tu kosong daripada semayang. Itu pandangan Imam Syafi'i kita. Tapi itu pandangan tu dhaif. Pandangan muktamadnya maghrib habis dengan isyak. Itu pandangan muktamad. Tapi pandangan Imam Syafi'i sendiri dah. Maghrib hanya qada 5 rakaat saja. Cukup qada 5 rakaat, habis waktu maghrib, isyak lambat lagi nak masuk. Itu pandangan Imam Syafi'i, itu pandangan dhaif. Pandangan Imam Syafi'i, pandangan bukan imam tu. Jadi sini fahamlah. Hak pandangan Imam Ghazali itu dhaif. Hak berkaitan bacaan-bacaan doa ni.
Ini hak bacaan doa ketika kita berkomo-komo. Wasabbitni bil qawli sabiti fil hayatid dunya fil akhirah tu. Biasa dengar tak? Hak orang membaca talqin. Kemudian dibaca ayat Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah tu. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti, dengan qaul kataan yang tetap, yang kejak. Mana? Kalimah la ilaha illallah ni. Nah, kita minta supaya Allah Taala tetapkan kita dengan kalimah la ilaha illallah ketika hidup atas dunia dan ketika hari akhirat. Mana? Ketika nak mati tu, tetap kita dengan kalimah la ilaha illallah. Ini doa yang dibaca ketika berkomo-komo. Kemudian hak dalam kitab kita ni minggu lepas panjang dah bicara, hak dalam kitab kita ni berkomo-komo 3 kali dengan 1 cekok air. Hak dalam kitab kita ni. Maka ambil olehmu air 1 cebok, 1 cekok. Dan berkomo-komo engkau dengan dia dengan 1 cekok ni 3 kali. Pada ni. Bukan kata berkomo-komo 3 kali dengan 3 cekok air, bukan. Dengan 1 cekok air berkomo-komo sok tu, lepas tu ludah sebelah kiri. Lepas tu air masih lagi banyak ni di tapak tangan ni. Berkomo-komo kali kedua, kok, lepas tu ludah sebelah kiri. Yang 3 barulah kau habis air. Yang 3, tapi 3 kali berkomo-komo dengan 1 cekok air. Kemudian cekok air yang kedua untuk memasukkan air ke dalam hidung 3 kali dengan 1 cekok air. Ini cara asingkan antara berkomo-komo suku, memasukkan air ke dalam hidung suku yang paling afdal. Yang paling afdal macam mana? Berkomo-komo suku 3 kali tapi dengan secekok air. Memasukkan air ke dalam hidung suku 3 kali dengan secekok air. Itu hak cara pisahkan antara berkomo-komo dan memasukkan air hidung, hak afdal. Adapun kalau berkomo-komo 3 kali dengan 3 cekok air yang berbeza, memasukkan air hidung 3 kali dengan 3 cekok air yang berbeza, itulah cara yang paling rendah sekali. Betul ni. Itu paling rendah sekali. Tapi dapat pahala berkomo-komo, dapat pahala memasukkan air dalam hidung, tapi hak paling rendah sekali. Hak sebut lepas markah D tau, dulu lagi tapi D. Ada ni. Kemudian hak diasingkan berkomo-komo dengan memasukkan di hidung, tapi 3 kali berkomo-komo dengan secekok air, 3 kali memasukkan hidung secara suku-suku dengan 1 cekok air. Yang afdalnya kita himpun antara berkomo-komo dan memasukkan dalam hidung, sebab hadis soreh terang nyata Nabi berkomo-komo, Nabi masukkan hidung dengan cara himpun. Bukan kata mana yang kita majmuk, tak sabit daripada Nabi kita berkomo-komo memasukkan air dalam hidung yang dipisahkan. Tidak sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam dalam kitab Majmu'. Jadi hak hadis yang sahih, yang sarihah, yang sarih terang-terang adalah Nabi himpun. Dengan bahawa berkomo-komo serta memasukkan air dalam hidung 3 kali dengan 3 cekok air. Dengan 3 cekok air. Mana ambil air cekok, berkomo-komo, serok-serok, lepas tu ludah belah kiri, separuh lagi air tu, serok dalam hidung. Lepas tu istinsat dengan tangan kiri sebelah kiri. Ambil cekok yang kedua, masuk dalam mulut, berkomo-komo separuh, ludah belah kiri, separuh lagi ni, serok dalam hidung. Lepas tu istinsat, hembus sebelah kiri, menggunakan telunjuk dan ibu jari tangan kiri. Ambil cekok yang ketiga, berkomo-komo separuh, lepas tu ludah belah kiri, separuh lagi tu masuk ke hidung. Lepas tu istinsat hembus belah kiri. Itu nombor 1. Himpun serta 3 cekok.
Himpun serta 3 cekok. Tu hak nombor 1. Hak paling aula sekali. Kalau dia himpun tetapi dengan 6 cekok air, tu hak kurang sedikit lah. Dihimpun, dia ambil cekok air, dia komo siap. Lepas tu ambil cekok, diserong akar hidung, siap. Lepas tu cekok yang 3 berkomo kali kedua. Lepas tu sudah, ambil cekok kali keempat, masuk hidung kali yang ke-3, yang kedua. Ambil cekok yang ke-5 untuk berkomo kali yang ke-3. Ambil cekok yang ke-6 untuk memasukkan hidung kali yang ke-3. Hak tu himpun. Sebab dia berkomo-komo memasukkan dalam hidung. Berkomo-komo memasukkan dalam hidung. Berkomo-komo dia masuk dalam hidung. Tapi dia buat 6 cekok. Boleh dah tu pahala himpun. Tapi tidak boleh pahala yang paling afdal. Ada ni? Tadi himpun antara berkomo-komo dan memasukkan dalam hidung 3 kali dengan hanya 3 cekok air. Tadi ni tak, dia himpun. Lepas berkomo-komo masuk air dalam hidung. Berkomo-komo masuk air dalam hidung. Berkomo-komo dan memasuk air dalam hidung. Tetapi dia buat 6 cekok. 6 kali ambil air. Dia ambil air kali pertama, dia pun habis dalam mulut, dia komo siap, dia pun ludah, dia ambil pula air lain untuk memasukkan air dalam hidung. Sudah. Dia pun ambil air lain pula untuk berkomo-komo kali kedua. Dia pun ludah. Ambil air yang lain pula ni untuk masuk hidung kali yang kedua. Lepas tu dia ambil air kali yang kelima untuk berkomo-komo kali yang ketiga. Dia pun ambil air kali ke-6 untuk memasukkan hidung kali yang ketiga. Tu hak pertengahan lah. Hak pertengahan. Tapi dapat pahala himpun antara berkomo-komo masuk ke dalam hidung. Berkomo-komo memasukkan dalam hidung. Berkomo-komo dan memasukkan dalam hidung. Itu hak Nabi buat. Bukan berkomo-komo 3 kali beres. Masuk dalam hidung, masuk dalam hidung, masuk dalam 3 kali beres. Ada. Itu cerah gitu. Itu tak afdal seumpama tu. Tapi kalau nak cerah juga, buat macam kita Idatus Salikin ni. 3 kali berkomo-komo dipisahkan dengan 3 kali memasukkan hidung. Tapi 3 kali berkomo-komo hanya dengan secekok air. Kalau nak pisahkan. Tapi yang afdalnya kita himpunkan. Itu yang paling afdal. Dia kalau pergi dalam kitab fiqh dia ada 6 kaifiyah. 3 kaifiyah himpun antara berkomo-komo dan masukkan hidung, dan 3 kaifiyah, 3 cara ceraikan antara berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian maka engkau ambil pula. Ini pisahkan ni. Air 1 cebok. Dan masuk olehmu ke dalam hidungmu 3 kali dengan air 1 cebok. Bukan kata memasukkan dalam hidung 3 kali dengan 3 cebok air, tidak, dengan 1 saja. Ini dalam kitab Idatus Salikin. Yang mana berkomo-komo dan memasukkan ke dalam hidung ni, kalau mazhab Hambali jatuh hukum wajib, bukan sunat. Mazhab Hambali jatuh hukum wajib. Ketika berwuduk, berkomo-komo wajib, memasukkan air dalam hidung pun wajib. Dia mazhab Hambali ni sama jugalah ketika mandi wajib. Mazhab Hambali ketika mandi wajib, berkomo-komo tu wajib. Memasukkan air ke dalam hidung ketika mandi wajib pun wajib juga, bukan sunat. Kita mazhab Syafi'i sunat je. Sebab mazhab Hambali ni dalam mulut, dalam hidung dikira anggota zahir muka. Jadi ketika mandi wajib kena meratakan dalam mulut, kena meratakan dalam hidung. Itu hak mazhab Hambali. Sama juga dengan berkomo-komo dan memasukkan ke dalam hidung, mazhab Hambali hukumnya adalah wajib. Tidak berkomo-komo dan masuk hidung, maka wuduknya tidak sah. Kita mazhab Syafi'i maklumlah, berkomo-komo dan memasuk hidung hukumnya adalah sunat. Tapi kalau kita berwuduk dengan meninggalkan berkomo-komo, ketika berwuduk dengan meninggalkan memasukkan ke dalam hidung, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Berwuduk tanpa berkomo-komo
berwuduk tanpa memasukkan dalam hidung, hukumnya makruh. Sama juga kita mandi wajib tanpa berkomo-komo, kita mandi wajib tanpa memasukkan dalam hidung, hukumnya makruh juga. Ada ni. Sehingga kalau kita mandi wajib, sudah lap siap dah, tak ingat nak berkomo-komo, pergi berkomo-komo, sambung balik berkomo-komo dan masuk ke hidung, maka hukumnya sudah tidak makruh. Tapi memanglah kita berkomo-komo, takkan ketika mana wajib tidak berkomo-komo, yang hak tinggal berkomo-komo dan masuk ke hidung ni kita ambil sembahyang. Dia dah main malas tu, kau basuh muka lalu dah, tu kau basuh muka lalu dah, ditinggal berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung, yang mana hukumnya adalah makruh kalau kita tidak berkomo-komo dan tidak memasukkan dalam hidung. Dan baca alimu ketika itu, ketika memasuk air hidung, ada bacaan doa. Mana bacaan doanya? Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Ya Allah, arihni raihatal jannah. Kita minta Allah Ta'ala bagi kita bauan syurga, dan kita minta Allah Ta'ala redha daripada kita. Minta ni dapat bauan syurga. Minta dapat bauan syurga, bukan minta masuk syurga. Minta bau je. Masuk syurga lah. Tapi bau syurga ni 500 tahun perjalanan sudah bauan syurga. Orang yang buat amal kebajikan bukan kerana Allah, tidak akan dapat bauan syurga. Hak 500 tahun tu bau dah, bauan syurga. Pandai ni. Ni minta supaya Allah Ta'ala bagi kita dapat hidup bauan syurga. Jadi nak bau syurga je, masuk syurga lah maksud dia. Tapi oleh kerana masa tu bicara bab memasukkan ke dalam hidung, cerita bab hidung lah. Cerita bab hidung, dapat hidup bawang syurga. Ketika berkomo-komo, kita minta Allah Ta'ala tetapkan lidah kita dengan kalimah La ilaha illallah. Bukan lidah saja, serta i'tiqad kita dengan La ilaha illallah. Maka keluarkan olehmu air dalam hidungmu itu yang cemar-cemar, yang di dalamnya. Maknanya ada orang yang memasukkan dalam hidung, lepas tu senyap dalam. Dia hak berkomo-komo, tak cerita pula tak supaya ludah. Berkomo-komo kan, tak ada cerita supaya kena ludah. Adapun memasukkan ke dalam hidung, lepas memasukkan hidung ni, maka keluarkan olehmu air yang dalam hidungmu itu yang cemar-cemar, yang di dalam hidung. Kena istinsar, kena apa ke? Seng. Hembus keluar. Hembus keluar. Seng apa panggil tau? Bukan panggil seng. Seng tau. Mana apa? Hembus keluar. Itu istinsar. Memasukkan ke dalam hidung dia panggil istinsyak. Itu memasukkan dalam hidung. Hembus keluar dia panggil istinsar. Itu menghembus keluar. Istinsar. Dia berkomo-komo sama, memasukkan ke air hidung sama, masuk je air dalam mulut, boleh pahala berkomo-komo dah, walaupun air tu dia telang. Dia memasukkan air ke dalam hidung, masuk je, lepas tu keluar balik. Dia tak ada seng-seng pun, dia keluar sendiri je pun sudah boleh pahala memasukkan ke dalam hidung. Kita kocok-kocok dalam mulut tu, itu sunat lain pula. Kita ludah keluar, itu sunat lain pula. Dia kocok, dia berkomo-komo tu lah. Kemudian dia pegok telang. Sudah terhasil pahala berkomo-komo. Tapi orang kata, orang dengar geli yo. Apa gitu? Komo-komo senyap. Mana tak ludah? Masuk lalu lah. Disunatkan kita ludah. Tapi dalam bab berkomo-komo tidak dinyatakan dalam kitab ni. Yang dinyatakan adalah maka keluarkan olehmu air yang dalam hidungmu itu yang cemar-cemar yang di dalamnya, hak kotor-kotor tu. Macam kita minggu lepas kan,
kita ketika berkomo-komo sunat kita mubalaghah. Berkomo biar khok gitu. Tapi orang kita kalau dengar dia geli. Allah. Orang lain pun berkomo-komo juga. Apa? Nebeng tak orang tahu. Allah nebeng. Tak sunat. Sunat tu. Sebab Nabi perintah supaya supaya berkomo-komo dalam keadaan mubalaghah. Dan keadaan mubalaghah. Itu perintah Nabi SAW. Kita kata nebeng, bukan nebeng, itu sunnah Nabi SAW, yang mana disunatkan kita mubalaghah ketika berkomo-komo dan mubalaghah ketika memasukkan air ke dalam hidung. Mubalaghah. Hak Nabi SAW bersabda, iza tawadda'ta, bila berwuduk oleh engkau, fabligh fil madmadati wastinsyaki malam takun saiman. Nabi kata, bila engkau berkomo-komo, maka hendaklah engkau mubalaghah. Mana apa? Bersangatan ataupun buat sungguh ketika berkomo-komo dan masuk ke hidung, selama adalah kamu tidak berpuasa. Kalau berpuasa, mubalaghah ketika berkomo-komo dan memasukkan ke dalam hidung, hukumnya makruh. Jadi berkomo bisa apa ke dalam baru ludah. Sama juga dengan memasukkan ke dalam hidung, serok apa ke dalam barulah keluarkan. Sekali dengar cemar-cemar. Atau sebut orang yang kena penyakit resedung yang agak serius, dia memasukkan hidung tu, dia mubalaghah tu, dia kata hilang penyakit resedung dia. Tetapi bagi orang yang tak biasa, dia akan rasa pedih. Dah main je ni, masuk sikit, lepas tu keluar. Kadang-kadang tak sempat nak buat keluar, dia keluar dah. Bila dia serongok ke dalam, barulah kita pun sing. Tu sing. Biar cemar-cemar tu, maka keluarkan olehmu air dalam hidungmu itu, yang cemar-cemar yang di dalamnya. Cemar-cemar tu jadi resedung tu. Tak resedung tak? Seduang. Resedung, seduang samalah tau. Resedung, seduang. Lepas tu kuat makan budu pula. Ngam-ngam ah. Tahu. Bukan makan budu tau. Bisa dia tau. Makan belacang. Makan belacang. Makan belacang. Kalau kita pergi Pak Jamu, makan gula tu, sedapnya gula. Bekwah ni jamu ni. Sedap gula. Tahu dah. Bersing situ le bersing. Lepas tu kau nak ngajar seminggu pula ni sakit tekuk. Tapi masa makan tu rasa sedap dia. Sedap apanya? Belacang. Belacang. Tapi kadang-kadang sempat keluar daripada kat orang ramah tu, bersing je sekali cukup tahu dah tu. Kena dah ni, kena dah. Kena belacang. Tapi memang sedap. Tapi kalau tengok macam mana belacang dibuat, tengok macam mana budu diproseskan, dok makanlah. Tapi jangan tengok. Tapi kalau jenis budu ni, tengok buat macam mana pun tetap makan juga. Cara buat sedap. Tapi saya tak ada wudu di rumah. Tak ada. Tapi kalau jumpa wudu di rumah orang, tak ada orang lain. Di rumah orang, di rumah pak dara ke, ada wudu, orang lain tak ada lah. Tapi beli wudu dah. Dah beli. Sebab apa? Kalau dah beli habis pas sebotol lah. Tapi kalau di rumah orang kau, kalau kena dengan wudu, kena dengan ikan tawar pula, timun batang pula, sedap tu. Tapi kalau orang jenis resedung seduang, itulah obat yang paling mujarab. Tu obat paling mujarab dia kata. Dan kita pula masa memasukkan dalam hidung, kita tak ikut sunnah. Kita dak serok betul-betul, istinsar betul-betul, biar keluar habis cemar-cemar tu. Hak kotor-kotor tu. Hak tu yang menyebabkan kita gatal hidung tu. Kata hidung hak ni, hak pagi-pagi ni, kalau kadang-kadang masa sembahyang subuh, kalau mari bersing sekali tu gak dak nak semayang. Tak nak semayang. Dia berayah habis hidung, mata. Sebelum tu okey je, bersing je sekali. Sebab apa? Sebab kita masa istinsyak, memasukkan ke dalam hidung, kita tidak mubalaghah.
Sebab apa? Sebab kita tak biasa. Bila tak biasa, kita nak mubalarah, kita rasa pedih, rasa sakit. Sekejap je sebenarnya. Lepas tu hilang rasa sakit tu. Mana serok molek, keluarkan olehmu air dalam hidungmu itu yang cemar-cemar yang di dalamnya. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma inni a'udzubika min rawa'ihin nar wa su'id dar. Kita minta perlindungan daripada daripada hak neraka dan tempat kembali yang jahat. Neraka lah tempat kembali yang jahat, iaitu neraka. Alhamdulillah. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cebok dan basuh limu akan mukamu 3 kali. Niatkan daripada mulai dahimu hingga dagumu. Jadi untuk permulaan ni adat ketika berwuduk didatangkan sekali antara sunat dan wajib. Sunat dan rukun tidak datang sekali pada ni. Jadi sunat sekali. Di akhir tu boleh didatangkan berkaitan dengan rukun wuduk ada 6 perkara. Tapi di permulaan didatangkan sekali. Selepas daripada selesai mengeluarkan air daripada hidung, basuh muka, niat wuduk. Capu sekali sunat dengan rukun, dicapu sekali. Capu dulu mula-mula. Barulah akhirnya didatangkan tajuk pembicaraan berkaitan dengan rukun wuduk, fardu wuduk yang 6 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.